sudah padam dari kita. Selagi tidak disampaikan, ia akan padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama, kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah, satu amanah, satu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kisah kali ini ialah Konflik Moro dan Rejim Marcos episod 1. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Presiden Ferdinand Marcos ditandai dengan kempen pemberontakan yang kejam berperang melawan orang Moro di Mindanao, Sulu dan Palawan. Kempen ini bukan sekadar perluasan perangnya melawan pemberontak komunis, tetapi usaha yang disasarkan untuk menekan nasionalisme Moro yang dia anggap sebagai ancaman kepada keselamatan negara. Pengisytiharan Undang-Undang Tentera pada 21 September 1972 berkhidmat sebagai dalih undang-undang untuk penindasan sistematik ini, menyediakan Marcos dengan diktatur kuasa untuk menghancurkan perbezaan pendapat melalui kekerasan. Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro, MNLF, yang ditubuhkan pada 1968 atau 1969, menjadi sasaran utama keganasan yang ditaja oleh negara ini, kerana ia mengartikulasikan aspirasi politik segmen penting penduduk selatan untuk penentuan nasib sendiri. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada masa ini adalah luas dan didokumentasikan dengan baik. Menurut pelbagai sumber, rejim Marcos bertanggungjawab untuk 3,257 dokumen di luar perundangan pembunuhan, 35,000 kes penyiksaan, 737 penghilangan paksa, dan penahanan lebih dari 70,000 individu. Walaupun angka-angka ini mewakili statistik di seluruh negara, wilayah Moro mempunyai beban keganasan yang tidak seimbang. Pasukan Petugas Tahanan Filipina, TFDP, dilaporkan bahawa hampir separuh daripada semua mangsa pelanggaran hak asasi manusia, 4,227 individu berlaku di Mindanao antara tahun 1969 dan 1986. Laporan lain menunjukkan bahawa jumlah keseluruhan yang diiktiraf korban dari era Undang-Undang Tentera yang menderita di Mindanao sekurang-kurangnya 5,174. Nombor-nombor ini, walau bagaimanapun, mungkin mengecilkan skala sebenar kekejaman kerana beribu-ribu lagi tuntutan kekal tidak diketahui. Ciri utama dasar rejim Marcos di selatan adalah hamletting, taktik bumi hangus melibatkan pemindahan paksa seluruh kampung ke dalam kompleks yang dijaga. Strategi ini bertujuan untuk memutuskan hubungan MNLF dengan penduduk awam, sumber utama rekrut, makanan dan perisikan. Akibatnya adalah bencana. Dianggarkan bahawa 300,000 orang Moro adalah dipindahkan dari tanah nenek moyang mereka pada masa ini. Seluruh masyarakat telah dibasmi, yang membawa kepada penderitaan yang besar dan menyumbang kepada apa yang telah digambarkan sebagai budaya keganasan dalam wilayah. Konflik ini juga mencetuskan krisis pelarian yang besar. Pada tahun 1976, dianggarkan 1 juta orang telah dipindahkan secara dalaman dan lebih 100,000 Muslim Filipina melarikan diri melintasi sempadan ke Malaysia. Beberapa laporan menunjukkan bahawa sebanyak 200,000 umat Islam mendapat perlindungan di Sabah antara 1968 dan 1983. Perpindahan ini mempunyai kesan sosioekonomi jangka panjang, memperdalam peminggiran rakyat Moro dan mewujudkan warisan kemanusiaan yang berkekalan. Jadual berikut meringkaskan pelanggaran hak asasi manusia utama yang dikaitkan dengan rejim Marcos, dengan fokus pada kawasan Moro jika berkenaan. Pembunuhan di luar mahkamah, jumlah 3,257. Kes penyiksaan, jumlah 35,000. Penghilangan paksa, jumlah 737. Penahanan, jumlah 70,000. Mangsa Wilayah Moro, TFDP, 4,227. Mangsa Wilayah Moro, diiktiraf HRDCB, 5,174. Anggaran kematian Moro di atas 10,000. Jumlah orang terbunuh, konflik Moro, 1972 hingga 1980,
sekurang-kurangnya 50,000. Orang pelarian dalaman, konflik Moro, sekurang-kurangnya 1 juta. Orang pergi ke Malaysia, konflik Moro, lebih 100,000. Keganasan sistematik ini dilakukan oleh pelbagai pasukan keselamatan kerajaan, termasuk Constabulary Filipina, Perkhidmatan Perisikan Angkatan Tentera Filipina, ISAFPI, Pasukan Pertahanan Rumah Awam, CHDF, dan Unit Dalam Perisikan dan Keselamatan Metrocom Kumpulan, MISG. Marcos juga menggunakan kumpulan paramilitari yang disetujui oleh kerajaan seperti Ilaga, sebuah milisya peneroka Kristian terkenal dengan kekejaman terhadap orang awam Moro, seperti pembunuhan beramai-ramai Manili di 1971. Penggunaan kekuatan ketenteraan sering tanpa pandang bulu dan menghancurkan, dicontohkan oleh pertempuran Jolo pada tahun 1974. Tindak balas ketenteraan melibatkan penggunaan kapal perang, helikopter bersenjata, dan napalm, yang langsung mencabuli 2/3 daripada bandar dan meninggalkan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Marcos kerajaan, melalui media yang dikawal oleh kerajaan, brazenly berbohong tentang kemusnahan, menyalahkan MNLF kerana membakar bandar itu sendiri, sambil menggambarkan mereka sebagai pelampau Maois yang dilatih di Beijing. Ini menunjukkan strategi propaganda yang dikira yang direka untuk tidak manusiawi, sebab Moro dan menghalalkan keganasan negara di dalam dan luar negara. Warisan zaman ini adalah satu kemiskinan berakar umbi, landlessness, dan trauma untuk rakyat bangsa Moro, dengan tuntutan untuk keadilan dan pampasan yang masih belum dipenuhi beberapa dekad kemudian. Keganasan yang disetujui oleh negara, kekejaman utama yang dilakukan semasa Undang-Undang Tentera. Pelaksanaan Undang-Undang Tentera pada tahun 1972 melepaskan gelombang keganasan yang ditaja oleh negara di seluruh Filipina, dengan wilayah majoriti Muslim Mindanao dan Sulu menanggung beban. Paling banyak perbuatan yang mengerikan. Rejim Marcos tidak melihat perjuangan Moro sebagai konflik politik tetapi sebagai pemberontakan jenayah yang memerlukan langkah-langkah yang melampau. Pemikiran ini mengakibatkan satu siri pembunuhan beramai-ramai dan operasi yang direka untuk menanamkan ketakutan dan memecahkan kehendak penduduk tempatan. Peristiwa-peristiwa ini tidak insiden terpencil, tetapi sebahagian daripada corak keganasan sistemik yang menentukan kediktatoran Marcos. Salah satu kekejaman yang paling awal dan paling membentuk adalah pembunuhan beramai-ramai Jabidah pada 18 Mac 1968. Di bawah nama Operasi Merdeka, rancangan rahsia untuk menyusup dan menjejaskan kestabilan British Utara Borneo, Sabah, tentera Filipina melatih sekumpulan lelaki muda Moro yang direkrut dari Pulau Corregidor. Apabila para rekrut mengetahui tujuan sebenar misi mereka untuk membunuh orang awam di Sabah, mereka memberontak dan enggan meneruskan. Sebagai balas dendam, jurulatih tentera didakwa mengeksekusi banyak daripada mereka. Jumlah kematian rasmi berkisar antara 11 hingga lebih dari 60 orang. Dengan hanya seorang rekrut, G. bin Arula, bertahan hidup. Peristiwa ini menggerakkan pergerakan pemisah Moro, memicu kemarahan dan radikalisasi pemimpin seperti Nomiswari dan Datuk Utog Matalam, yang kemudian menubuhkan Moro National, Barisan Pembebasan, MNLF, dan Pergerakan Kemerdekaan Islam, MEM, masing-masing. Perkhidmatan pembunuhan beramai-ramai menjadi titik paling penting bagi pemberontakan Moro. Keadaan meningkat secara dramatik dengan pembunuhan beramai-ramai Palembang. Pada bulan September 1974, tentera laut menarik beratus-ratus lelaki Moro dari kampung Palembang, Sultan Kudarat, kembali di bawah palsu berpura-pura rundingan. Sebaik sahaja mereka berkumpul, tentera melepaskan tembakan, membunuh kira-kira 1,500 lelaki dan wanita. Laporan yang terselamat menggambarkan rogol dan penyiksaan beramai-ramai sebelum hukuman mati. Ini kekejaman adalah sebahagian daripada operasi penenaman yang lebih luas, yang menekankan kesediaan rejim untuk melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap penduduk awam Moro. Begitu juga dengan pembunuhan beramai-ramai Malisbong, juga di tahun 1974, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 orang awam Moro.
berdoa di sebuah masjid di Maguindanao ditembak secara sistematik jarak dekat oleh pasukan pemerintah. Wanita dan kanak-kanak perempuan dilaporkan dirogol secara beramai-ramai semasa operasi ini. Apabila konflik semakin meningkat, skala pembantaian semakin meningkat. Pembunuhan beramai-ramai di Pulau Patah pada tahun 1981 melibatkan pembunuhan kira-kira 3,000 orang awam Tausug di Pulau Patah, Sulu. Kekejaman selanjutnya berterusan sepanjang dekad ini. Pada tahun 1977, lebih daripada 400 orang awam dibunuh di Tiktapul, Bandar Zamboanga, di mana rumah dan perniagaan dirompak dan dibakar. Walaupun pada tahun-tahun awal krisis, dari 1971 hingga 1972, kekejaman berleluasa, pembunuhan beramai-ramai Manili pada bulan Jun 1971, menyaksikan milisi Ilaga membunuh 65 kepada 70 orang Islam di sebuah masjid. Tindakan yang begitu kejam ia didakwa termasuk kanibalisme. Penargetan orang awam diperluaskan kepada keluarga, dengan insiden di Lanao del Sur, mengakibatkan kematian 10 lelaki dan 6 wanita, termasuk 7 kanak-kanak berusia 4 hingga 11 tahun, antara tahun 1975 dan 1980. Tindakan ini tidak penyimpangan, tetapi komponen integral doktrin kontra pemberontakan kerajaan, mencerminkan mengabaikan kehidupan manusia dan undang-undang antarabangsa. Jumlah jenayah ini beratus-ratus pembunuhan, beramai-ramai dan beribu-ribu pembunuhan luar. Kehakiman melukis gambar rejim yang melancarkan perang terhadap rakyatnya sendiri dengan kekejaman yang tidak henti-hentinya.